Nanti sekolah mana? Itu masa kecil. Jumpa balik di sekolah menengah, tanya pula keputusan berapa, kemudian macam mana seterusnya, kerja kat mana lepas sekolah atau sambung belajar kat mana. Lepas tu jumpa lagi, tanya pula suami orang mana atau isteri orang mana. Jumpa lagi kemudian tanya anak dah berapa. Kalau dah kemudian lepas tu apa sembangnya, tanya awak dah ada benda kau ni, ada belaka dah. Ni sembang-sembang ni dah ada dah. Ada belaka dah. Ya. Tapi waktu sehat, nikmatani malbunun fihima katsirun minan nas. Ada dua nikmat yang sering manusia terpedaya, tertipu dengan dua nikmat. Hadis an Anas, daripada Anas, yang diriwayatkan oleh Bukhari. Apa dia nikmat ini? As-sihhatu wal faragh. Nikmat sehat dan nikmat masa lapang. Baik. Nikmat Allah bagi kemudahan. Saya kata tadi seluruh alam ni berkhidmat kepada manusia, sama ada secara langsung atau tidak secara langsung. Air berkhidmat kepada manusia, dengan air ini kita dapat manfaat. Udara berkhidmat pada manusia, tanah berkhidmat pada manusia, malaikat berkhidmat kepada manusia. Ada malaikat yang jaga diri kita ni. Buktinya apa? Bila mana manusia meninggal, mati manusia, malaikat dah tak ada. Kita baring dalam surau, tak ada pun datang gerombolan semut masuk dalam telinga. Tak ada. Ada malaikat jaga setiap rongga-rongga kita. Bila mana mati, selepas sejam, 2 jam, kalau biarkan, penuh datang dah semut. Mana datang? Selama ni waktu kita hidup tak ada. Selama kita hidup ada malaikat yang jaga diri kita. Sebab kita ni khalifah Allah. Binatang berkhidmat pada manusia. Nyamuk berkhidmat pada manusia. Apa hal nyamuk pula? Nyamuk berkhidmat pada manusia. Tahukah kita apa perkhidmatan nyamuk pada manusia? Dengan sebab adanya nyamuk, manusia dapat kerja. Ada nyamuk, doktor dapat kerja. Ada nyamuk, hospital dapat kerja. Ada nyamuk, tukang sembuh petang-petang dapat allowance tambahan kerja menyembuh. Tengok ada nyamuk. Ada nyamuk lahirlah kilang-kilang ubat nyamuk, berapa ramai dapat kerja. Ada nyamuk, ada pula island nyamuk, pelakon dapat kerja, ditumbuk nyamuk dalam. Ini kata secara tak langsung dengan adanya nyamuk terbuka peluang pekerjaan. Bila ada nyamuk lahir penyakit, bila lahir sakit, Menteri Kesihatan pun ada kerja, muncul dalam TV. Cuba tengok. Kalau ada sihat belaka, orang tanya Menteri Kesihatan ni kerja ke tak kerja? Tengok ada nyamuk dapat. Ini cara tak langsung berkhidmat. Tetapi awas semua nikah sekalian, alam yang berkhidmat kepada manusia juga alam dalam masa yang sama boleh menjadi tentera Allah memusnahkan manusia. Udara berkhidmat pada manusia, tetapi dalam masa yang sama udara boleh jadi taufan yang sangat dahsyat memusnahkan manusia, tentera Allah. Air yang lembut yang kita gunakan berkhidmat pada manusia, tetapi airlah juga menjadi tsunami yang sangat dahsyat, atau ribut Great yang berlaku tahun 97 di Sabah, satu sejarah yang dahsyat, juga menjadi tentera Allah yang memusnahkan manusia. Jadi dalam masa yang sama juga alam ini boleh jadi tentera Allah yang memusnahkan manusia. Baik, kita pergi lagi. Boleh lagi setakat ni? Boleh lagi ke? Okey lagi. Ya. Baik, yang di merah ni, inilah zoom kita. Selaku khalifah Allah, ada peraturan yang kita kena laksanakan. Peraturan itulah yang dinamakan, yang kita doa tadi, jalan Allah. Maka itulah namanya syariat Allah. Baru jumpa ni tajuknya, hidup bersyariat ni. Kat sini baru kita jumpa ni. Bila mana kita duduk di atas dunia ni, dengan kuasa yang diberi, tempo yang ada, kemudian kemudahan yang diberikan, ada peranan dan ada peraturan yang kita kena laksanakan. Peraturan itulah namanya syariat Allah. Baik, sidang jemaah muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Ya. Hukum Allah ni dia ada dua, ya. Hukum Allah ni dia terbagi pada dua. Yang pertama namanya hukum syariatullah. Ya, kalau kita buat kota minda tu, dia bagi pada dua. Hukum yang pertama namanya hukum syariatullah, syariat Allah. Yang mana dalam syariat Allah nilai yang kita nak lihat, yang perkara berkaitan yang wajib, yang sunat, yang haram, yang makruh, yang mubah dan sebagainya. Ini namanya syariat Allah. Sah, batal, halal, haram, ini namanya syariat Allah.
Sembahyang wajib, ini syariat Allah. Tak boleh nak kita rombak lagi. Satu dunia umat Islam berkumpul dan buat resolusi bersama, demonstrasi ramai-ramai, minta kurangkan daripada 5 waktu jadi 3 waktu. Tak boleh. Ini syariat ketetapan yang datang daripada Allah. Sembahyang wajib. Menutup aurat wajib. Ya, menutup aurat wajib. Ya, kadang-kadang ada orang faham menutup aurat, dia rasa dah tutup, tapi sebenarnya baru tutup rambut, belum tutup aurat. Ni kaum ibu contoh ya, perempuan pakai tudung tetapi terbuka, artinya terdedah bahagian susuk tubuh, belum lagi nama tutup aurat, baru tutup rambut. Pakai tudung, pakai t-shirt lengan pendek, nampak lengan, belum tutup aurat. Pakai tudung tapi pakai baju ketat, sandal, mampat, pakai tudung. Ya, yang ayamnya biar aja. Oh lawa anak dia ni. Ya. Ni kadang-kadang redha dia ya. Tak boleh ya, kita selaku suami dan bapa, ni amanah Allah ni. Tak boleh anak kita biarkan. Lu fikirlah semua ikut okey, jadi amanah Nabi pula dia. Ya. Anak ni kata syariat Allah. Ya. Saya ceramah khusus kahwin, tanya peserta lelaki, aurat lelaki mana? Ada jawab, aurat lelaki tutup pusat, tutup lutut. Ayalah, kena betul ayat. Tutup pusat, tutup lutut. Tutup antara pusat dan lutut. Tutup ya, aurat wanita sama jelas daripada kita syariat Allah. Bukan tutup rambut ya. Kalau tidak jadi satu kisah. Ada Pak Kiai, ni kisah di Indonesia ni. Dia alim yang hebat. Dia nampak perempuan tak ke tudung, halau balik. Dulu orang hormat ya, Tok Guru, Tok Imam di dalam kampung memang orang hormat sungguh. Hari ni tak ada dah. Tok Imam cari masa ada kematian, baru dah teringat Tok Imam. Ya, inilah kisah. Jadi bila mana berlakulah satu hari bersembang dengan dia 2-3 orang perempuan di depan rumah, berborak sama dia tak tutup aurat ni. Ya, borak sama dia depan rumah 2-3 orang. Tiba-tiba lalu Pak Kiai yang terkenal garang. Ketakutan semua perempuan ni, takut menjerit nampak Tok Imam ni daripada Pak Kiai ni, semuanya tarik kain tutup kepala. Dia tarik kain dia pakai tu, dia tutup kepala dia. Iyalah. Molek dah tu. Ya. Baik, semua dikasihkan, ini peraturan Allah yang kita nak lihat. Ya. Peraturan Allah, syariat Allah yang pertama sebagai rahmat. Jangan kita kata peraturan Allah ni kita rasakan sebagai menyekat, menghalang kebebasan, rimas. Rahmat. Kita lain ya, jalan raya sampai ke mentaati undang-undang jalan raya sebagai contoh. Sampai bandar traffic light merah, kuning, hijau ni semualah. Ya, kita pun redah. Merah kita redah. Mana ada dalam Quran kata sampai lampu merah berhenti. Oh, Quran je dia. Tak ada hadis pun kata sampai lampu merah kena berhenti. Jangan main-main. Ya, sedangkan semua dikasihkan dengan adanya peraturan jalan raya menjadi rahmat tadi. Rahmat. Cuma pelaksanaan tu kaedah melaksanakan, tetapi dengan peraturan itulah yang menjadi rahmat untuk selamat daripada kecelakaan jalan raya. Cuma saya kata kita punya di Malaysia ni suatu kena berbeza. Kalau negara barat, kalau kata dia ada tunjuk di sini kawasan kamera untuk merakam kelajuan ni, laju ni lah yang langgar peraturan. Di negara barat, mana tempat tu pihak polis menunggu untuk ditahan dan diberi kaunseling terus. Ya, dia tak bagi surat saman, diberi kaunseling, kena ceramah. Kita memang awal-awal nampak saja awas hak laju ni, anda dirakam ni, memang lepas tu dapatlah surat saman. Saman terus. Sebab orientasi kita terus pada tindakan, bukan kesedaran. Baik, tak apalah. Ini yang berbeza sangat ya. Jadi akhirnya lainlah hasil yang berbeza lah. Baik, sebagai rahmat Allah. Kemudian bila mana peraturan Allah selamat lagi menyelamatkan. Syariat Allah ni bila mana kita ikut, tadi saya sebut ya, sebelum saya terlupa tadi. Hukum Allah ni terbagi dua. Yang pertama syariat Allah, yang satu lagi hukum Allah namanya sunnatullah. Hukum Allah yang namanya sunnatullah.
walan tajida li sunnatil